Maka ketahui olehmu bahawasanya zuhud pada fudul, yakni yang lebih daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya, pada mendirikan keadaan kamu. Dia kata maka seorang itu naklah zuhud pada yang lebih. Apa maksud zuhud yang lebih? Yakni barang yang tidak dikehendakkan pada diri dia. Maknanya dah cukup lah pada diri dia, ada lebih-lebih tu dia berzuhud lah. Tidak perlu mencari yang lebih-lebih. Kerana manusia ini kalau kita terlampau mencari yang lebih, akhirnya tak cukup kita. Bila kita nak terlampau yang lebih sangat. Jadi dia kata zuhudlah perkara daripada yang lebih, yang tiada berkehendak kepadanya, kepada pendirian kamu, pada mendirikan keadaan kamu. Dalam keadaan kamu tu dah cukup, kamu tidak kehendak dah lagi. Cukup dah. Kalau kita ni, contohnya kita sudah ada kereta tu dan kita ada anak seorang saja, cukup dah. Tidak perlu lagi kita mencari yang lebih daripada tu. Kerana untuk keadaan kita sudah cukup, sudah sempurna. Maka tumpukan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu, keadaan kamu, maka maksud kamu itu bagi berdiri ada kamu dan kuatmu, yakni benda yang sudah ada itu dah cukup dah untuk kita, untuk membawa kekuatan kepada kita. Jadi tak payah kita cari hak lebih-lebih. Yang mana yang lebih-lebih ini kadang-kadang boleh melalaikan kita. Maka dia kata dan kuatmu hingga dapat ibadat bagi Allah. Jadi maknanya apa-apa yang kita sudah ada, yang boleh menguatkan kita untuk buat amal ibadat, maka zuhudlah yang lebih-lebih tu. Cukup dah. Macam Nabi beritahu, cukuplah kalau kamu ada 4 perkara: pekerjaan yang baik, kenderaan yang baik, rumah yang baik, pasangan yang baik. Lalu bila dah cukup semua sekali, tumpukan kepada amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata tiada dimasukkan makan dan minum dan bersedap-sedapan. Tiada dimasukkan makan dan minum dan juga bersedap-sedapan. Jadi nak beritahu, tidak bermakna kita tinggal makan minum tu. Bagian makan minum kita ambil lah, untuk bagian makan minum yang cukup bagi kita. Dan kita juga dilarang juga melampaui batas dalam bab makan minum dan juga keseronokan, lebih-lebihan. Jadi kita, kalau kita ada, Allah Ta'ala beri rezeki yang luas, keluasan harta, kita nak pakai mengikut kemampuan kita, sebenarnya tidak salah. Yang dilihatnya adalah hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibimbangi adalah apabila hati kita memikir kepada perkara yang lebih-lebih. Perkara yang lebih-lebih, lalulah kita jadi lalai untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebagai contoh, orang yang ada dah kedai dia dah cukup dah. Kedai dia tu cukup untuk dia nak makan dan untuk keluarga dia. Jadi untuk dia buat amal ibadat pun alhamdulillah, boleh pergi ke masjid surau, tidak mengganggu. Tapi bila dia fikir nak buat besar lagi kedai, buat cawangan jadi besar, akhir kali dia tambah yang baru tadi, besarkan kedai ataupun dia buka cawangan yang baru, boleh jadi menyempatkan lalai dia beribadat. Jadi dia pun fikiran dia dah pergi ke situ dah. Yang biasanya dia ada dah masjid surau dah, makan dah cukup dah, tak apa dah. Tetapi oleh kerana dia tumpu yang lebih ini, menyebabkan lalai buat amal ibadat kepada Allah. Maka Imam Ghazali kata, kalau kita dah cukup dah sesuatu benda, yang mana kecukupan, keperluan yang kita nak tu sudah ada, dan boleh menumpukan kita kepada amal ibadat, tumpukan amal ibadat. Jangan sampai ada benda lain yang kita nak cari lebih, kita tinggal beribadat kepada Allah. Maka kita adalah orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermula Allah Ta'ala, jika dia hendak didirikan akan dia dengan sesuatu, kalau Allah Ta'ala inginkan sesuatu, kalau Allah Ta'ala ingin sesuatu dan dengan sebab, maka Allah Ta'ala beri dengan sebab. Kalau Allah Ta'ala nak sesuatu, Allah Ta'ala beri sebab. Allah Ta'ala nak beri rezeki kita, maka dengan sebab kita kerja rajin, dia beri rezeki. Dia beri rezeki pada kita. Dan jika dia hendak didirikan akan dia dengan tiada sesuatu dan sebab. Tapi kalau Allah Ta'ala tambah nak beri sesuatu tanpa sebab, maka dia kata seperti malaikat. Malaikat yang tidak makan dan minum. Allah Ta'ala beri malaikat tak makan dan minum. Jadi ada yang Allah Ta'ala beri ada sebab nak hidup kena makan minum. Ada yang Allah Ta'ala beri tanpa sebab, dia hidup pun tak makan minum pun hidup. Tadi Allah Ta'ala berkuasa di atas segala-galanya. Jadi kita yakin kepada Allah Ta'ala, rezeki Allah Ta'ala kena yakin. Kemudian jika ada ia dengan suatu, jika dia dikhendak, maka dengan sesuatu yang hasil
pada engkau. Maka Allah Ta'ala inginkan sesuatu, maka Allah Ta'ala beri dengan sesuatu hasil daripada engkau kerjakan, kamu buat. Maka Allah Ta'ala beri kepada engkau dengan tuntut engkau, dengan kamu cari, ataupun dengan usaha engkau, dan jika dia hendak dengan sesuatu yang lain, maka disebabkan dia bagimu daripada sekira-kira yang tiada kamu hisapkan. Dan kalau Allah Ta'ala inginkan sesuatu memberi kepada kamu, maka kamu akan dapat dengan tanpa dihisap, tanpa kamu kira, tanpa kamu bayangkan. Hisap tu kita kira panggil, tanpa kita kira, tanpa kita bayang kalau Allah Ta'ala nak beri daripada ketiadaan, tuntut daripadamu tanpa kamu cari, Allah Ta'ala boleh beri. Allah Ta'ala boleh beri, dan tuntut daripadamu dan usahamu, dan daripada usaha kamu. Jadi kita ni Allah Ta'ala suruh tumpu kepada ibadat. Ama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan manusia, jin dan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka kita buat amal ibadat kepada Allah, jangan sampai hati kita lalai. Maka disebabkan di antara manusia yang lalai ni kerana dia nak mencari yang lebih dengan sesuatu yang dia ada. Jadi kita boleh tengok sebagai gambaran, kita dapat lihat bahawa kalau kadang kita sudah cukup dan kita dah boleh buat amal ibadat, kalau kita cari yang lain kerana hati kita nak yang sesuatu lebih, maka bila kita cari menyebabkan ibadat kita lalai. Tapi kalau Allah Ta'ala kata membuat ibadat pada aku, kalau mu nak lebih aku beri. Kalau mu nak lebih aku beri. Yang paling penting jangan tinggal beribadat kepada Allah. Betul kamu boleh dapat dengan usaha, tapi dengan tidak usaha pun aku boleh beri. Tapi kalau aku beri benda yang kamu tak fikir boleh. Orang yang tumpu kepada ibadat, rezeki dia murah, jangan takut. Orang yang bekerja semayang dia tidak tinggal, dia bekerja, Allah Ta'ala beri lebih pada tu kadang-kadang, lebih daripada orang yang bekerja siang malam siapa tinggal amal ibadat. Hari ni ada orang satu hari 3 kerja, pagi sampai ke tengah hari kerja lain, petang pula kerja lain, lepas tu larut malam sampai ke pagi kerja lain, 3 kerja macam kerja punya ibadat lalai, tinggal ibadat, tak ada masa nak buat amal ibadat. Bahkan bimbang kalau buat amal ibadat, hilang pekerjaan dia, hilang harta dia. Tapi Allah Ta'ala tak beri banyak tu je. Dan ada orang yang dia kerja, dia bekerja tetapi ibadat dia tumpu lebih daripada orang kerja tiga kerja satu hari. Allah Ta'ala kata kalau aku nak beri tanpa mu usaha pun aku beri. Tapi kamu beribadatlah kepada aku, yakni beribadatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat ni masyhur di kalangan kita. Ayat ini dipanggil ayat 1000 dinar. Jadi ramai orang-orang yang berniaga baca ayat ni, moga-moga dapat 1000 riyal sehari. Ayat 1000 dinar. Dia panggil ayat 1000 dinar. Jadi nak beritahu ayat ni dia kata wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini punca dia. Ni ibu dia. Maka dia kata barang siapa takut akan Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dijadikan baginya tempat kepada tuntut, dijadikan baginya tempat keluar, dijadikan baginya tempat keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala tunjuk jalan keluar. Dia masalah yang kita hadapi ni adalah sebab apa? Sebab kita jauh dengan Allah. Kita jauh dengan Allah, maka Allah Ta'ala timpakan musibah-musibah bagi kita. Di antaranya nak hapuskan dosa kita. Tetapi kalau kita rapat dengan Allah, Allah Ta'ala beri ujian juga untuk nak naikkan makam kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu bertakwa kepada Allah, aku beri kamu jalan keluar. Beri kamu jalan keluar. Orang yang susah tetapi sentiasa munajat pada Allah, sentiasa beribadat kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan beri jalan keluar pada dia. Kena yakin. Kena yakin. Ini letak dia. Jadi bila sampai ada satu-satu masalah apa-apa, kita munajat pada Allah. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Jangan minta pada makhluk. Kita beritahu satu kampung anak kita sakit, orang kampung tak boleh buat apa-apa, habis kuat dia kesian kita. Kesian dia. Dan siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan penyakit? Allah Ta'ala. Walaupun kita duk cari bomo macam-macam bomo, doktor macam-macam doktor, pakar-pakar, tapi kita tak minta dengan Allah. Ini tidak ada kuasa, yang ada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jalan lepas dia, jalan keluar
adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata wa yazuhu min haitsu la yahtasib. Maka tiba-tiba tiada berkehendak dengan suatu kelakuan pada tuntut. Apa maknanya? Allah Taala beri benda yang kamu tak cari-cari. Mana kita tak terfikir nak cari, tak ada cara, tidak ada kelakuan nak cari, tiba-tiba Allah Taala beri. Ini bahasa lama. Maknanya apa? Maknanya aku beri dalam keadaan kamu tidak sangka-sangka, tiada berkehendak dengan satu kelakuan kepada tuntut dan usaha. Tak ada kita cari, tak ada kita usaha, tapi Allah Taala beri. Ke seorang sahabat Nabi, anak dia berjihad dengan Rasulullah, jihad perang. Bila berperang, balik daripada perang, dia balik daripada perang, dia tengok anak dia tidak ada. Anak dia tidak ada kerana anak dia ditawan oleh orang kafir musuh. Jadi dia mengadu pada Rasulullah. Rasulullah suruh sabar. Nak macam mana? Sebab kena tawan. Nak pergi takkan nak pergi musim balik. Jadi sabar. Nanti Rasulullah akan cari jalan. Jadi bila dalam keadaan tu Rasulullah kata kamu minta banyak-banyak pada Allah, munajat banyak-banyak pada Allah, berdoa pada Allah. Dia susah sebab anak dia yang masuk dalam medan perang, kalau tak silap 2 orang anak dia masuk dalam medan perang, bila balik tak ada, katanya kena tawan. Kena tawan oleh pihak kafir. Lalu dia fikir dalam kepala dia, anak aku mati kena bunuh padang lah. Dak mati kena bunuh, kena sesa, bagaimana dia makan, susah. Lalu Nabi kata kamu ni kena kuatkan amal ibadat, minta pada Allah. Minta pada Allah. Dia pun kuat amal ibadat, berdoa pada Allah biar Allah Taala selamatkan anak dia. Lama kelamaan anak dia balik. Bukan balik saja lepas, balik kambing. Mula suka dia. Suka ayah dia tengok anak dia, balik selamat anak dia. Anak dia selamat. Ayah dia suka. Tapi tiba-tiba tengok ada kambing, bawa sekali kambing. Mari mana kambing ni? Ambil daripada mana kambing ni? Dia pun tanya, ni kambing di mana? Dia kata masa saya kena tawan, saya ni berjaya melepaskan diri daripada pihak kafir, pihak musuh, dan saya sempat buat lari kambing dia. Sempat buat lari kambing dia. Lalu dia sebut salah. Lalu dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu dapat jawapan. Allah Taala beri dah jalan keluar masalah dia. Kenapa masalah yang disusah hati anak dia, Allah Taala beri jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mu bertakwa aku beri jalan keluar. Satu jalan keluar, selamat dah. Anak dia yang dia susah keluar dah. Alhamdulillah selamat. Dah bagaimana dengan kambing yang Rasulullah? Kambing ambil daripada mana? Dia kata saya kena tawan. Dia tak bagi makan saya. Dia bagi makan saya lapar. Lapar. Tiba-tiba ada jalan keluar, saya pun menyelinap keluar, dapat berjaya. Jadi perlu lapar, makan dia tak beri, buat lari kambing tadi. Lari kambing. Lalulah dibaca ayat Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala beri rezeki tanpa yang disangka-sangka. Lalu Nabi kata makalah itu rezeki yang tidak disangka-sangka, berkat daripada kamu bertakwa kepada Allah. Jadi punca dia begini, apa-apa masalah yang kita hadapi, masalah suami ke, masalah anak-anak ke, masalah jiran tetangga ke, masalah penduduk kampung ke, ataupun fitnah yang kena pada kita, jalan keluar dia adalah kepada Allah. Jalan keluar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita kuatkan ibadat pada Allah. Kita mari masalah, ya Allah, warna suami saya ni macam ni. Warnalah suami saya selalu masalah. Angkat takbir banyak-banyak, doa setiap malam, doa pada Allah. Allah Taala beri jalan keluar pada kita. Ini kita kena yakin. Pari masalah apa-apa pun, masalah anak ke, masalah isteri ke, masalah suami ke, masalah jiran tetangga, masalah hutang pun begitu juga. Sahabat Nabi je susah hati, moyo pakaian pun tidak kemas. Moyo saja. Nabi tanya dah apa pula? Tanya, dia kata hamba ni banyak hutang ya Rasulullah. Banyak hutang, banyak. Mau tak aku ajar kamu satu doa? Dan kamu berdoa kepada Allah. Dia kata no. Baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
Wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baca yang tu. Baca buat amal ibadat boleh bayar hutang. Boleh bayar hutang. Jadi punca dia adalah kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka bila mendekatkan diri kepada Allah, kadang-kadang benda yang kita tidak terfikir Allah Ta'ala beri. Sebab apa? Sebab kita dah dekat dengan Allah. Yang beri rezeki siapa? Yang memberi rezeki Allah Ta'ala. Kita minta dengan makhluk tak beri rezeki. Dia kata menjamin masa depan. Bukan dia, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi rezeki. Jadi bila Allah Ta'ala beri rezeki, kita baik dengan dia. Maka bila kita baik dengan dia, kita dah jadi orang yang baik. Wallahu yatawallas solihin. Allah Ta'ala akan ambil berat dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita ada masalah, anak-anak berdoa lah kepada Allah Ta'ala banyak, dan banyakkan ibadat. Anak tak berubah, kuat lagi amal ibadat. Anak tak berubah, mungkin kena tambah puasa sunat biasanya. Puasa sunat pun tak berubah, kena mayang tahajud biasanya. Mayang tahajud. Mayang tahajud berdoa pada Allah Ta'ala ke, insya-Allah Allah Ta'ala akan. Kalau tak berubah juga, tak berubah, doa sebut nama. Sebut nama, bangun semayang malam, doa sebut nama. Sebut nama. Ini kita ambil kaedah Nabi berdoa kepada Saidina Umar dengan Abu Jahal. Masa berdoa, apabila Abu Jahal dengan Saidina Umar yang menentang Islam satu ketika dahulu, masa zaman jahiliah, Saidina Umar memang kuat menentang Islam. Akhir sekali Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Satu Umar Al-Khattab, satu Umar Ibn Hisham. Ini Abu Jahal. Amr ibn Hisham. Jadi doa akhir sekali Allah Ta'ala makbulkan Umar bin Al-Khattab, Umar ibn Al-Khattab. Jadi setiap kali kita ada masalah, kita berdoa dan sebut nama. Kalau suami-suamilah, kalau anak-anaklah, kalau isteri-isterilah, sebut nama pada Allah Ta'ala. Maka insya-Allah Allah Ta'ala melihat kita bertakwa kepadanya, lalu diberi jalan keluar. Baik, dia kata di sini, maka jika tiada kuat hatimu atas yang demikian itu dan menuntut akan dia, maka niatlah olehmu yang demikian itu kerana bersenjata dan kuat atas mengerjakan ibadat. Kalau kamu tak tahan juga, nak cari juga yang lebih, tak tahan. Tak tahan juga nak cari yang lebih, ataupun nak juga yang lebih, hati kita tak kuat. Kadang-kadang hati kita ni tak kuat. Tidak kuat nak amal ibadat pun tidak kuat, lemah hati kita. Jadi kadang-kadang nak juga sesuatu, maka kamu carilah juga. Maka kamu boleh ambil, tuntut akan dia, maka niatkan olehmu dengan yang demikian itu kerana senjata dan kuat atas mengerjakan ibadat sebagai jalan untuk beribadat kepada Allah. Biar niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak cari juga yang lebih, nak cari juga yang lebih, cukup dah tiap-tiap bulan kita ada dalam, ini 1,000 dah cukup biasanya. 1,500 tu kita makan lah. Cukup lah 1,500. Tapi rasa nak lebih juga. Maka nak lebih juga, maka niatlah kerana Allah.